lah untuk nyari seorang usahawan ni, kita perlu mengubah masa lah. Seperti jangan lepak kawan-kawan, buang-buang masa kan. So, dari situlah saya akan mempelajari lagi. Alhamdulillah. Bagus Syazwan ni. Terima kasih. Ya, apabila bercakap mengenai durasi masa yang agak lama, 21 tahun berada dalam industri ini, Pak Tam sendiri daripada awal sehingga sekarang, saya kira untuk seorang peniaga memerlukan satu inovasi supaya perniagaan itu tak sama. Jadi Pak Tam sendiri daripada awal sehingga ke saat ini sudah banyak inovasi dilakukan. Okey, sudah banyak. Karena inovasi itu penting. Apatah lagi dunia sekarang dengan berubah peredaran sekarang, muda-muda yang lebih moden, makanan yang lebih moden. So kita kena sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Peka ni bukan semestinya kita pergi kursus, bukan pergi kelas, kita boleh tengok keadaan berbagai-bagai. Apa yang lebih penting, pemikiran kita kena sentiasa positif. Dan pandai mengambil, sebagai seorang usahawan, kena pandai mengambil peluang sekeliling kita. Pak Tam, saya juga diberitahu bahawa Pak Tam selalu tanyakan pagi pekerja setiap hari dah solat belum. Itu disiplin yang sering diterapkan kepada para pekerja. Nasihat yang paling popular, paling selalu Pak Tam berikan kepada para pekerja dan juga keluarga apa itu? Okey, yang pertama lah, dalam kehidupan kita kalau untuk berjaya, yang kita ramai orang bagi contoh simpulan apa yang lebih penting kita sebagai orang Islam, karena Allah telah menjanjikan kita, pertama jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat, jangan tinggal Al-Quran. Al-Quran tu kita jadi sebagai bahan nyanyian setiap hari. Karena itu berbagai-bagai nikmat yang kita dapat. So itulah yang saya terapkan kepada anak keluarga saya, pekerja saya. Sekarang tak ayah di rumah ataupun di perniagaan dalam perniagaan? Okey, sebenarnya jujur ni. Okey, sebenarnya ayah ni dia sporty, tapi dalam perniagaan dia amat tegas lah, dan sangat garang. So kami terima lah, sebab itu kan perniagaan untuk masa depan kami juga, untuk adik-adik dan untuk masa depan untuk negara juga. Bila perniagaan ni bidang yang murni, sebab kita menyediakan makanan untuk orang ramai. Dari segi kualiti dan memastikan makanan tu sia-sia lah akan ada hidup sepanjang hari untuk dijual kepada. Bagaimana langkah-langkah keselamatan ni Pak Tam? Okey, pada setiap pekerja kita kena bagi knowledge. Okey, knowledge bagaimana nak handle makanan. So dia ada SOP dia tersendiri yang kita buat. So sebagai orang Islam, halal dan thayyibah itu adalah penting. Bila kita pegang, insya-Allah dari segi kualiti, dari segi ini terjamin. So dari itu kualiti kita dapat kekalkan. Pak Tam, kalau kita lihat kerajaan pada hari ini banyak sebenarnya saluran-saluran bantuan yang diberikan dalam memajukan ekonomi terutama orang Melayu sendiri. Bagaimana Pak Tam mengambil peluang apa yang diberi kerajaan? Sebab kalau kita lihat ramai peniaga-peniaga hari ini, mereka ada niat nak berniaga tetapi mereka tak tahu saluran yang betul, mereka tak tahu bentuk-bentuk bantuan. Pak Tam sendiri sebagai orang potai dalam industri ini. Okey, tidak menyampaikan apa di dunia perniagaan. Sebab tu kita sebagai usahawan kita kena peka. Kita kena peka dengan industri atau kerajaan. Memang kerajaan banyak memberi peluang pada sebagai usahawan, kena pergi carilah. Jangan sebab tu saya kata sebagai nak jadi sebagai seorang usahawan, pertama pemikiran mesti positif. Dan melihat apakah peluang-peluang yang dibagi oleh kerajaan. So kita tunggu peluang tu. Jangan masih terbawa kalau ada khusus pergi khusus. Kena banyak kontak, kena banyak rakan. Saya rasa banyak kerajaan itu Malaysia. Tak tanya Syazwan ni bila di hujung minggu semasa ni tambah pula kalau cuti sekolah ataupun ada cuti-cuti umum yang cuti besar kan berada di kawasan R&R, bila waktu lah ramai pelanggan datang semua sekali kan, bagaimana anda mengendalikan, mengawal keadaan? Okey, kadang itulah saya kat tadi kena kembangkan masa. Kadang saya dan adik-beradik pun kerja sampai 13 jam, 14 jam. Tapi kita kena ingat sebab itu kan untuk kita kat masa akan datang. So yang itulah yang penting, mengubahkan masa ni. Tapi gaji dibayar Lebih lebih tak nak lah. Dan bagaimana pula selepas ni perancangannya kalau sekarang dah bebas cawangan dan lebuh raya, bagaimana pula untuk sekarang ni masih di plus, di mana cawangan-cawangan ni? Okey, sekarang kalau di lebuh raya kita ada 4 cawangan. Yang pertama di Aitro arah utara, yang kedua di Ulu Bernam arah selatan, yang ketiga Tapak arah utara, dan yang terbaru kita buka lebih kurang baru 10 hari Tapak arah selatan. Itu yang termoden sekali lah. Ni Pak Tam dengar ni kata nak di franchise kan? Okey,
Untuk franchise kita dalam proses untuk mendapatkan lesen franchise, insyaAllah dalam masa 4-5-6 bulan ini, insyaAllah kita akan Tudio Pak Tam sini ada menggunakan khidmat atas talian kalau mungkin orang nak terpahas. Sudah ada sekarang. Sudah ada. Kita ada email, kita ada talian, insyaAllah kita Inilah inovasi yang kita perlukan supaya selari dengan arus pemerintahan negara. Pak Tam, setakat ini berpuas hati semuanya? Alhamdulillah, sekarang dah mati. Bagaimana pula Syazwan? Apa idea-idea sendiri yang ingin dibawa masuk ke dalam perniagaan keluarga? Okey, seperti yang Pak Tam cakap, sekarang ni pun kita kena kaji daripada ekonomi dan masa akan datang. So, kami adik-beradik telah merancang akan membuat satu benda yang baru untuk di-developkan restoran Pak Tam. Wow, ayah dia kena tunggu ni nanti. Okey. Pak Tam mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman ataupun kata-kata inspirasi lah kepada ramai usahawan kita yang ingin sama-sama menggapai kejayaan macam Pak Tam sendiri, walaupun kita banyak cabaran, kita banyak dugaan, tapi Pak Tam berjaya mengatasi semua itu. Apa kunci yang penting sekali untuk berjaya dalam perniagaan? Okey, yang pertama bagi soalan yang bagus, untuk berkongsi kepada semua usahawan terutama usahawan Melayu, anak-anak Melayu, anak-anak muda. Yang pertama, persediaan diri sendiri. Persediaan diri sendiri adalah pertama, kalau kita nak berniaga, penting sekali kita kena jadi orang baik. Itu perkataannya, kena jadi orang baik. Kalau nak jadi dalam baik dari segi agama, kena sembahyang, kena baca Quran, kena amal sunnah-sunnah Rasulullah. Itu yang pertama sekali. Selepas kalau kita berkeluarga, kita mesti merancang bagaimana kita nak jaga keluarga kita dalam perniagaan. So kita kena campur sekali supaya ada sealiran. Bila sealiran keluarga bahagia. Betul. Karena keluarga bahagia dalam perniagaan amat penting. Kalau pecahnya keluarga, hancurlah perniagaan itu. Kalau satunya, kalau makmurnya keluarga itu, makmur, rahmat akan turun. So rahmat akan turun, perniagaan, rahmat akan turun berkeluarga, so dia akan jadi satu. Itu yang paling penting dari hidup. Wah, itulah kuncinya. Itu kuncinya. Okey, saya sudah lekatkan dalam hati dah. Syazwan berapa lama lagi akan sebelum jadi graduan? Lagi 2 tahun. Lagi 2 tahun. Jadi kita ucapkan selamat berjaya juga kepada Syazwan. Semoga satu hari nanti cepat-cepat habis belajarnya dan cepat-cepat melibatkan di seluruh masa perniagaan. Terima Cepat-cepat kasih. kahwin. Cepat-cepat melibatkan diri. Terima kasih Pak Tam. Yang paling dekat sekali kat sini, kita nak pergi nanti. Yang paling dekat sekali. Yang paling dekat sini bangunan Ambeng. Bangunan Ambeng. Dengan Nusantara. Jalan Piramli. Jalan Piramli. InsyaAllah. Okey. Luangkan masa nanti. Tu dia Pak Bangunan Tam. Mara. Bangunan Mara. Bangunan Mara. Ada buat laman web ataupun Ada. laman webnya apa Pak Tam? Boleh kongsikan? Okey, kalau di Facebook anda boleh layari Tu Dia Pak Tam. Okey. Ejaannya? Ejaan. Kali tu dia tu. TUU tiga kali. Lepas tu Pak Tam. Tu Dia. DIAPAT PAKTAM. Tu dia Pak Tam, you tu 3 kali. Kalau ikut tu dia poin-poinnya 5 harakat. Lain dia punya bunyi. Wah, harakat. Okey. Baik, okey. Terima Dari kasih. itu dia Pak Tan, kita juga akan bercerita tentang bagaimana penjimatan untuk anda membawa bekal ke tempat kerja. Ramai kan antara kita yang suka bawa bekal ke tempat kerja ni. Apa manfaat ataupun berkat